bertukar angin kepada cerita ataupun pengkisahan ataupun ibrah daripada Isra' Mi'raj. Di Isra' Mi'raj kita tinggalkan beberapa malam yang lepas kerana kita sudah pun masuk ke dalam bulan Sya'ban. Kita diajar oleh Nabi SAW dengan doa minta barakah pada Rejab, minta barakah pada Sya'ban, tetapi yang paling utama doa itu berakhir wa ballighna Ramadan, minta Allah sampaikan kita pada Ramadan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari insya-Allah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik. Lama dah tak jumpa ya, kebanyakannya. Okay? Datang dah lepas PKP beberapa kali. Tapi tak semuanya ada. Okay? Tak semuanya ada. Hari ni kita bukan menggunakan kitab Angan-Angan ke Firdausi, tapi kita sedikit bertukar angin kepada cerita ataupun pengkisahan ataupun ibrah daripada Isra' Mi'raj. Okay? Di Isra' Mi'raj kita tinggalkan beberapa malam yang lepas kerana kita sudah pun masuk ke dalam bulan Sya'ban. Kita diajar oleh Nabi SAW dengan doa minta barakah pada Rejab, minta barakah pada Sya'ban, tetapi yang paling utama doa itu berakhir wa ballighna Ramadan, minta Allah sampaikan kita pada Ramadan. Okay, jadi sampailah kita pada Ramadan, lalu kita mengulang amalan-amalan yang biasa seperti yang dulu-dulu kita tahu, kita maklum. Tapi apa hasil Ramadan? Okay, maka setiap waktu kita mengetahui tentang tarikh-tarikh yang indah, yang besar dalam Islam, kita ada sesuatu yang patut kita sungguh-sungguh di dalamnya. Macam dalam bulan Rejab tempoh hari sampai kepada penghujung, itulah dia malam Isra' Mi'raj. Dan orang bertanya-tanya bila kita buat program kan, apa keistimewaannya, apa kelebihannya? Kita dengar ceramah daripada zaman dulu kala lagi dah. Tapi bila dah sampai usia untuk beramal, bukan usia untuk bertanya-tanya lagi, ibu-ibu sibuklah bertanya amalan apa Ustazah malam ni nak buat. Jawapannya amalan yang biasa-biasa tapi gandakan secara luar biasa. Mudahnya macam tu. Jadi jangan malam ni kita tak berqiyamul lail walaupun sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud. Sebab malam-malam lain boleh je buat. Tiba-tiba malam yang penuh dengan kemuliaan itu kita tak buat pula. Okay? Jadi bagi yang dah buat tahajud lagi Ustazah, lagi, maka kita dah buat tahajud tu kalau malam biasa-biasa kita buat 2 rakaat saja. Okay, salah ke kalau kita tambah lagi pada malam tersebut. Termasuklah witir yang biasa kita 1 rakaat je. Gitu kan. Jadi malam tu kita buat 2 campur 1. Bahkan witir tu bermaksud ganjil. Ramadan orang-orang soleh dia buat sampai 11 rakaat. Jadi kalau malam kemuliaan 27 Rejab tu ada sedikit kelainan, ibarat dipandang Allah Subhanahu Wa Taala sedar diri dia ni yang malam ni adalah malam keistimewaan.
Tapi kita duduk dulu kini selamanya kita kata kita istiqamah. 2 rakaat tahajud pun boleh membuka pintu syurga Allah untuk kita. Memanglah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, asalkan kita buat dengan ikhlas. Tapi apa istimewanya malam tu? Sebab tu kalau tanya Ustazah ni hadis sahih ke? Ni amalan yang kita perlu buat ke? Ustazah kadang-kadang jawab, saya nak jawab pun ilmu saya mungkin tak sampai ke situ. Kan sebab apa? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita diberi maklum malam itu malam penuh kemuliaan. Yang mana tak sampai 24 jam, sebenarnya tak sampai 12 jam. Kalau kita kata separuh daripada 24 jam itu adalah 12 jam. Hatta para pengkaji sirah kita mengatakan 6 ke 8 jam sahaja, tak sampai 10 jam pun. Yang mana perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa itu Isra. Perjalanan yang dalam surah Al-Isra ayat yang pertama disebutkan sebagai kalimah asra. Maknanya bukan berjalan tetapi diperjalankan. Kalau berjalan memang tak mampulah kita. Kalau saya kata, Kak, saya tadi datang daripada pagi tadi saya ada program, saya ada rakaman beberapa episod Cinta Ilmu di TV Al-Hijrah. Lepas tu saya yang lambat 10 minit ni saya jalan kaki, Kak, dari TV Al-Hijrah tu ke sini. Alhamdulillah 1.5 jam sampai. Jadi Kak Rozi kata, Ustazah ni dah kenapa sekarang ni kan? Kan syarat akal ke apa? Sebab apa? Sebab kita tahu naik kenderaan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalimah asra tu kalau kita mengaji tafsir pun barulah kita nampak. Oh iyalah, logik lah, daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sepatutnya 1000 kilometer. Bayangkan, tetapi dia boleh sampai dengan sekejapan cuma. Dan yang lebih istimewa, Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Agak-agak ada tak manusia yang sampai ke langit yang ke-7? Tak mungkin ada sampai kiamat. Hatta makhluk yang bernama Jibril pun menemankan dengan setia perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik sampai langit, tetapi nak sampai ke Sidratul Muntaha ketika menerima ibadah solat yang khusus diterima oleh Nabi SAW berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah blok dia, jangan masuk. Pertemuan Allah dengan kekasihnya saat itu sangat istimewa. Tidak diganggu gugat, tidak ada 3-nya, tidak ada 4-nya, hanya Allah dan Muhammad kekasih agung sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cara menghadiahkan ibadah solat itu sudah begitu, kenapa kita tidak menghargai ibadah solat ini? Kenapa kita tidak memandang dia sebagai satu hadiah yang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bersolat, dia minta kepada Bilal, ya Bilal arihna. Arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Ada riwayat yang mengatakan arihna bis salah, wahai Bilal rehatkan kami dengan salat. Maksud kata-kata ni, Nabi penat buat kerja seharian ni, tapi bila tiba waktu solat dia rasa bahagia. Dia rasa macam berehat seketika daripada penatnya. Saya pun penat juga ni sahabat-sahabat rahmati Allah dari pagi kan. Kalau boleh nak cakap Kak Jaja, asar pukul 4.45 kan Jah, boleh ni ceramah dulu, pukul 3 ni ceramah dulu, lepas tu pukul 4 suku 4.30 boleh lagi solat ni kan. Muslimat dirahmati Allah, masih dalam waktu, tak nak biarkan orang menunggu. Tapi rasa ya Allah tak sedapnya Tuhan, patut dari tadi lagi aku sembahyang ni. Sebab dalam perjalanan dan sebagainya, nak solat kat sana kita tak tahu keadaan jalan, sangkut jam dan sebagainya. Muslimat dirahmati Allah, kebetulannya tadi tak macam-macam lepas satu program kan, orang guna banyak tempat tu banyak digunakan. Maka muslimat dirahmati Allah, kita tak tenang. Mudah-mudahan sikit dapatlah tempias seronoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dengan solat. Sebab kita rasa okeylah nak share ni, nak bagi ilmu, nak ceramah ni, tapi boleh bercakap dengan tenang, lajak-lajak pula nanti pukul 4.30 baru solat Zuhur. Saya kira memang tak dapatlah muslimat dirahmati Allah. Kita rasa tak tenang sebab kita belum direhatkan lagi dengan solat. Jadi pandang ibadah solat ni seperti itu. Kita tak mampu, kita tak larat, kita letih, tapi semuanya menjadi cantik, rasa macam fresh semula. Lebih-lebih lagi anggota wuduk kita tadi terkena air wuduk. Masya Allah, wuduk itu adalah pintu gerbang kepada solat. Bila wuduknya sempurna, Masya Allah, walaupun kita tak mandi, ikut dah berlengah badan daripada separuh hari tadi. Orang kata kan, nak mandilah syok ni. Tapi mana mungkin tak sempat. Tapi kena anggota wuduk tu dengan air wuduk, Masya Allah, bukan sekadar membersihkan tetapi menyucikan. Itu pun cukup melapangkan jiwa kita. Maka hargai sungguh-sungguh. Okay? Sebab kita hanya jumpa dalam bab taharah.
mandi wajib, bersuci, mengaji fiqh, berkitab. Bab solat ni daripada hikmah sembahyang bila disyariatkan, sunat sebelum, sunat sedang bersolat, sunat selepas bersolat. Tak habis kita satu semester pengajian kalau betul-betul mengaji tentang solat. Jadi bukan mudah nak dapat. Istimewa, sangat special Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh. Itu pun dalam perjalanan bertemu dengan para rasul yang terdahulu. Mereka ni ibaratnya apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, menasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bongsu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada mereka. Mereka menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gambaran ini? Memang ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai 24 rasul, baru yang wajib kita ketahui adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau dalam peristiwa bersolat itu menjadi orang yang di hadapan, menjadi imam? Maknanya bila ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kalamullah, itulah Quran, dihazaf, diketepikan segala yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur yang sebelumnya. Jadi kita tak boleh kata ini Injil yang suci ni Ustazah, yang daripada malaikat Allah, wahyu yang sampai kepada Nabi Isa. Saya tak nak pakai Quran, saya nak pakai Injil. Ini bukan Injil yang Kristian pakai tu, bukan. Contoh kan, tak. Sebab kita dah ketepikan semua itu, bukan menafikan Rasul, tapi sebab datangnya Quran. Dia yang paling tinggi mengatasi segala ketinggian, dan ulama bahas sebab tu Nabi menjadi imam pada saat itu. Nabi-nabi Rasul yang lain berada di belakang, dan natijah akhir kita akan ke syurga Allah bukan dipimpin oleh nabi-nabi yang terdahulu, tapi dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lisannya sentiasa ummati, ummati. Kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita buat sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nak jadi keahlian apa sekarang? Setahun sekali ada perhimpunan, pertemuan. Kan ada yang check kau macam mana? Level mana dah? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni kata persatuan ni tapi tak datang pakai uniform yang sama, pun orang reject kita dah. Kan orang asyik membawang tengok tu. Suruh pakai tudung purple, dia tak pakai tudung purple. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi pasal apa? Tak payah dah jadi AJK dah tahun depan. Contoh. Saya pun tak tahu siapa AJK-nya. Okay? Jangan pula AJK kata, ni Ustazah nak kata kat aku lah ni. Saya tak tahu kalau Kak Aida tak bagi tahu. Kak Aida kata kami tunggu Ustazah ni. Kami menunggu dengan tudung warna kesukaan Ustazah. Saya pun pelik, apa warna kesukaan saya? Kan? Rupanya dulu-dulu saya pernah kata cantiklah poster Masjid Al-Mukminun ni kat warna purple. Saya suka. Kan? Kita recall balik apa yang cakap pasal warna purple ni. Jadi maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, contoh kalau memang ada keahlian persatuan ini, mesti datang dengan warna tu. Kita pun jadi segan kan kalau tak datang. Ini kan lagi Nabi SAW mengaku umat, panduannya mesti Quran. Tak boleh lain. Sebab tu kita selalu sepatutnya hari ni kita tebarkan dalam dakwah kita secara peribadi pun. Mu sokong apa hidup kat Malaysia ni? Suka warna apa? Angkat bendera apa? Itu tak heran sebab kita duduk dalam satu taman, paling penting kita satu akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada 100 orang kat sini, tiba-tiba kejap lagi dihidangkan kuih lapis, kuih seri muka. Kan ada yang ambil kuih lapis, ada yang ambil kuih seri muka. Boleh ke ketua muslimat kata, saya suka kuih lapis, seri muka ni bawa balik, saya tak suka tengok. Semua orang mesti makan kuih lapis. Tak boleh muslimat dirahmati Allah sebab kita tak boleh paksa orang. Tapi akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau Islam. Rukun iman itu adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul sama. Jiran depan, kiri, kanan, belakang, asal IC tulis Islam, itulah dia. Tapi kenapa bertelaga habis sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa makin maju, makin moden negara kita Malaysia yang indah ini, tiba-tiba makin ramai orang bermasam muka. So macam mana kita nak mengundang keberkatan di atas muka bumi Allah? Ini sedihnya. Okay, silakan untuk berlainan pendapat. Suka, kita sembang dengan dia. Tak suka, sahabat-sahabat dirahmati Allah ni kalau aku sambung menyampuk ni memang gaduh. Tarik muka masam, sing-sing lengan, baik aku ha'akan aja. Mak saya pesan dulu, kau kalau cakap dengan orang tua-tua, kau tak suka pun kau sengih je. Orang tua memang macam tu. Kau kalau cakap dengan mak bapak kau yang dah tua, dah memang tak boleh diharap apa-apa, dah uzur, dah duduk atas katil dah.
Kalau dia kata 2 campur 2 5 pun kau iyakan aja. Iya mak, subhanallah 2 campur 2 5, iyakan aja. Bukannya sampai membatalkan akidah dia pun. Faham tak maksudnya sebab rahmati Allah? Sebab dia bukan ingat banyak benda. Nanti belakang dia kita ubah balik lah. Sebab dirahmati Allah, sesungguhnya cerita kat cucu-cucu. Jangan dengar cakap nenek tu, nenek dah banyak lupa. 2 campur 2, 4 bukan 5. Tapi jangan bagi nenek dengar lah. Kan gaduh balik kan sebab dirahmati Allah. Lebih kepada nak menjaga hati kan. Tapi kalau dia kata, mak dah sembahyang Zuhur ke belum? Dah. Kan berapa rakaat macam sekejap je. Aku dah tua ni. Allah izinkan aku sembahyang 1 rakaat je. Kan? Kita pun kena gaduh juga. Mak, sebab tu mak dah tak wajib solat dah. Mak dah tak ingat dah semua ni. Kalau mak ingat, mak tak katalah Zuhur 4 rakaat. Aku malam tadi dapat mimpi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Zuhur di usia 70 tahun adalah 1 rakaat saja. Kita pun kata tak apalah, nenek kau nak sembahyang, tak sembahyang sudah, sebab nenek kau pun sebenarnya dah nyanyuk dah tak ada akal. Faham ya? Simak dirahmati Allah. Jadi kita jangan iakan mak, Zuhur ni 1 rakaat. Dengan kita semua ikut sekali bang. Mulai malam ni kita Zuhur, mulai hari ni kita Zuhur 1 rakaat cukup. Kita kena dengar cakap mak. Mak malam tadi dah didatangi oleh malaikat Jibril. Itu masalah. Hari ni muslimat dirahmati Allah, ramai orang yang pelik-pelik. Saya telah melalui peristiwa Isra' Mi'raj malam tadi. Isra' Mi'raj kat mana pula engkau ni? Kan muslimat? Hanya berlaku dalam seluruh kehidupan ini kepada Nabi SAW. Kalau siapa di kalangan kita yang tidak mengimaninya, minta maaf ya, saya pinjam bahasa Dr. Abdul Samad dalam kuliah Isra' Mi'rajnya. Ini musim Isra' Mi'raj, bila time gosok baju, lipat kain, kan dengarlah ceramah-ceramah daripada penceramah yang ilmu hebat ni. Subhanallah, dia kata tidak beriman akan Isra' Mi'raj ni kafir. Kafir terus. Dia kata, biar betul Ustaz ni, kalau kat Malaysia cakap macam ni kan dia buat report kita ni kan. Maksudnya apa? Sebab musibah dirahmati Allah itu jelas dalam Quran. Tak beriman kepada Quran kan maknanya kita kafir kepada Allah. Jadi ayat Al-Isra' ayat pertama menunjukkan kau suka tak suka, kau kena yakin bahawa perkara yang berlaku pada malam Isra' Mi'raj itu adalah nyata, hakikat. Bukan berlaku kepada kita tapi berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ajak bagi faham, bagi terima juga perkara ini muslimat dirahmati Allah. Saya kata saya balik daripada Masjid Al-Mukminun Subang ni, saya nak terbang terus pergi London. Kak Rozi kata hebat Ustazah sekarang. Ceramah kat London pula ke Ustazah? Kak. Malam ni Isyak, lepas Isyak saya akan ceramah kat London pula. Kalut-kalut pakailah stokin, masuklah semut kat tepi longkang tadi tu dalam kasut saya. Muslimat, saya pun pakai kasut tu. Pening-pening lalat dia, saya pun langsung tak buka stokin, tak buka kasut dalam perjalanan sampai kat London. Saya buka kasut, semut tu keluar pening-pening lalat. Dia jumpa dengan semut dekat London. Macam pernah ku lihat. Kan? Sebab sama macam aku, tapi rupa macam pelik lain, semut Malaysia ke dia kata kan. Semut Masjid Al-Mukminun Subang. Macam mana boleh sampai? Kan sebab aku berjalan ke sini, semut London kata, kau jangan auta lah, macam mana kecil macam kita ni boleh sampai kat sini. Sebab kita tumpang, dimasukkan oleh Allah dalam kasut seorang yang lebih berkuasa daripada dia. Kecilnya semut yang lebih berkuasa sudah pasti Muzayyanah Abdullah tadi. Masuk dalam kasut dia bawa, maka diperjalankan oleh Muzayyanah Abdullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mungkin boleh berjalan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit yang ke-7 dalam tempoh hanya beberapa jam, tak sampai sepenuh malam, hanya sebahagian malam. Kita kata mustahil, tak logik. Sebab tu jangan baca terjemahan sahaja. Kita disuruh mengaji tafsir dalam pelbagai versi kitab-kitab yang dibahas oleh para alim ulama. Ya Allah, hari ini aku beriman akan ayat ini. Sebab dia sangat special, dia tak akan berlaku kepada kita. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kalau kedatangan perintah solat itu diberi kepada manusia yang istimewa, mesti ada yang berlaku sebelumnya yang menyebabkan Allah hadiahkan percutian, perjalanan yang begitu istimewa, indah. Dihadiahi perkara yang boleh menenangkan jiwa sampai hari kiamat. Bukan Islam namanya kalau seseorang itu tidak solat sepanjang zaman. So apa istimewanya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Itulah dia kerana Allah sedang memujuk Nabi SAW, kekasihnya yang sedang berduka cita. Setahun kematian 2 orang tersayang. Biasa berlaku di kalangan kita kadang-kadang. Bila kita cerita balik kisah Isra' Mi'raj ni adalah hadiah Allah
kepada kekasihnya yang bersedih kerana kehilangan bapa saudara yang menjadi tulang belakangnya sebelum ini. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada ubat sama sekali, kematian Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sangat setia Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Bukti selama bersama dengan Sayyidatina Khadijah, Masya Allah, fokus kepada kerja dakwah. Habis harta Khadijah. Sampai nak wafat, Khadijah kata, tak puas lagi tolong kerja dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau matinya aku nanti, tulang belulangku boleh dijual, lalu hasilnya dijadikan jambatan untuk kerja dakwahmu ya Rasulullah. Galilah kuburku, ambillah tulang belulangku. Ini yang cintanya Nabi kepada Khadijah luar biasa. Tidak menduakan, bukan bermakna berkahwin dengan isteri lain, mempunyai isteri-isteri yang lain pula, maka bukan bermakna cintanya Nabi SAW berbagi-bagi kerana perkahwinannya dengan wanita-wanita lain, sebab ketika itu sudah mula isu siri demi siri peperangan untuk dakwah, untuk mengislamkan satu-satu kelompok yang tertentu. Dan bukan dengan wanita cantik, kaya sahaja, tetapi juga dengan wanita tua, janda-janda, balu yang ditinggalkan oleh para syuhada yang mati di medan jihad. Bukan kerana nafsu semata-mata. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Jadi gambaran ini masuk nanti ke dalam syurga, hasil daripada duka citanya Nabi SAW direntap keseronokannya, disokong oleh ayah saudara yang tercinta dan isteri yang tercinta. Tetapi apa hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mesej yang paling penting kita nak terima pada awal ini adalah, kalau kita diberi ujian oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sekarang ni sulit, jangan fokus kepada yang sulit sekarang ni, tapi fokus kepada yusra selepas sulit ini. Atau ayat ini dibahas oleh para ulama kerana apa? Ma'a bersama dengan sulit ini dah siap, dah package, dia datang serentak. Cuma kita tak nampak, kita tak rasa. Ustazah, saya tengah dilanda sulit. Kan kadang-kadang bila kita mengadu pada si alim, dia kata sengih je. Alhamdulillah, ustaz ni saya nak marah ni. Saya tengah ada masalah ni, dia kata Alhamdulillah pula. Innalillah lah patutnya ustaz. Innalillah tu awak yang sebut. Kan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah datang, kepada Allah lah aku kembalikan. Tapi hari ni kau mengadu ke aku. Kan, kenapa kadang-kadang kita geram je? Alhamdulillah, dia kata ustazah, saya baru cakap kat dia, ustaz suami saya kahwin lain. Kan, contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustaz tu kata Alhamdulillah, tu saya malas nak ngadu kat ustaz-ustaz ni. Saya ngadu kat ustazah lagi bagus. Sekali ustazah pun kata Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya kak, sebab suami akak bukan suami saya. Sekian dia maklumkan. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Aku nak kata apa lagi? Sebab apa muslimat? Kenapa kita nampak Alhamdulillah dulu? Sebab bersama sulit ini, Allah sedang set untuk kamu kesenangan. Sebab itu Masya Allah, kaki je berpijak kat dunia ni, tapi otak ni dah kena sampai dekat akhirat. Saya selalu sebut, pagi tadi bangun Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ibaratnya wajib, kita disuruh bangun, memang amalan sunat, tapi disuruh berdoa dan bersyukur. Hei, kenapa pula suruh bersyukur? Masalah aku semalam tak settle lagi ni, tiba-tiba bangun pagi, mata bengkak nangis, air mata tak habis usap lagi ni sahabat-sahabat. Islam suruh kita Alhamdulillah. Kenapa? Sebab walaupun masalah semalam, kemarin, tahun dulu-dulu tu tak selesai lagi, tapi hari ni Allah masih bagi kita hidup untuk beristighfar, untuk mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Sebab setiap kematian akan mematikan zikir-zikir di atas muka bumi Allah ni. Patut setiap kematian akan ada kelahiran. Nah, Alhamdulillah tuan, qomat, azan, baby dah lahir. Apa yang keluar walaupun bapaknya tak sembahyang masa tu? Alhamdulillah, baby lahir dah. Alhamdulillah, dia telefon ustaz. Ustaz boleh datang hospital tak? Tolong azankan mak mentua saya ada ni. Dia tak tahu yang saya tak tahu azan. Kan sahabat? Teruk benar. Telefon orang suruh azankan anak tu. Ustaz kata aku tek mata pun tak buang lagi ni. Mulah patutnya azan. Takut tersasul mak mentua saya garang. Dia tengok je saya nak azankan baby ni. Kalau tersilap macam mana? Kan? Suruhlah mak mentua betul kan? Bukannya nak azan kat masjid. Azan kat masjid salah barulah rasa malu. Satu kampung dengar. Ni nak azan kat telinga baby, bukan nak suruh kuat-kuat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Iqamah dekat telinga dia tu bukan nak suruh baby kalau salah. Oh pocut, salah. Kan tak ada, baby tak pandai bercakap lagi. Maknanya sunnah.
Okay, jadi bersyukur pada Allah. Mati semalam seorang, hari ini berapa orang yang Allah hidupkan supaya ada lisan-lisan hati yang masih bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Sebab belum kiamat. Sebab kita belum putus nyawa. Jadi derita macam mana pun sahabat, Allah suruh teruskan kehidupan. Itulah baginda Nabi SAW gagal dalam kerja dakwahnya di bumi Taif, dan ramai para ulama sirah tak mengiktiraf itu sebagai gagal pun. Bahkan Nabi semakin sabar, semakin tinggi tawakal, semakin cekal. Jadi maksud pada fikrah kita ni, Nabi gagal di bumi Taif, dibaling dengan batu, berdarah tubuh Nabi. Kan? Tetapi kata para ulama, sebab Allah nak bagi kehebatan hijrah daripada Mekah ke Madinah, terus Nabi beroleh kemenangan, Daulah Islamiah Madinah terbina. Luar biasa hebat. Kalau tak dapat bumi Taif tak apa, Madinah ni subhanallah bukan calang-calang pemimpin boleh mengungguli kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW menjadi pemimpin nombor 1 di Madinah, apa bukti kepimpinan Nabi SAW? Tak mengaut segala kekayaan harta kota Madinah seorang-seorang. Bahkan dia banyak berkawan dengan orang miskin. Sebab katanya Nabi berkawan dengan orang miskin, banyak lahir rasa syukur. Rumahnya kalau berdiri, kepala sentuh pada bumbung rumah. Rumahnya teramat sempit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan dia boleh menjadi orang terkaya ketika itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kat mana lagi kita nak dapat pemimpin yang macam ni? Kita akan jumpa sosok tubuh yang mulia ini nanti bila kita layak disyafaati oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu Muzayyanah Abdullah yang hari ini bercakap tentang pengulangan sirah Isra' dan Mi'raj, tepuk dada tanya iman. Pernahkah kita diuji dalam kehidupan? Ke ada ibu-ibu USJ 2 ni, Masjid Al-Mu'minun kata, saya Ustazah tak pernah langsung diuji. Suami very good lah Ustazah. Ambil kemain kan sahabat-sahabat. Tak ada siapa boleh lawan kehebatan suami saya. Kan? Macam mana cik suaminya? Saya suruh apa je tunduk je, Ustazah ikut je. Itu something wrong tu cik. Cik bagi makan apa tu? Kan, Masya Allah, tabarakallah. Abang, kan? Dia memang takut dengan saya Ustazah. Kan jangan bagi 3T kepada suami kita. Apa 3T tu? Kan? Saya duk mengajar tajwid, talaqi, tajwid, tadabbur. Tapi dia berkata teringin tapi takut, dia berkata. Kenapa teringin tapi takut tu? Garang sangat Ustazah kat rumah tu. Kan, garang sangat. Jadi kita jangan syok sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, sebab apa? Sebab takut-takut kita ini sebenarnya menjadi perkara yang menyebabkan suami kita tidak menunaikan kewajipannya sebagai hamba Allah yang katanya Allah dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biarkan sedikit dia menegur kan. Kenapa baju ketat sangat nak keluar ni? Ya Allah, hai, pesen lah bang. Tapi betul lah dia tegur. Sebab bapak kita tak ada dah nak menegur, wali kita tak ada dah. Dialah yang sepatutnya menegur. Kan sahabat, anak perempuan kita dia cemburu. Mama tengok, apa-apa tengok ni kawan dekat IG ni dah ada berapa ribu dah. Sekali kau berjoget berapa ribu orang like ni. Kan? Tukar. Jangan berjoget-joget depan TikTok. Sebab apa? Sebab bapaknya cemburu. Anak perempuannya membuka sebahagian daripada aurat. Berjoget-joget disukai oleh ramai lelaki-lelaki. Patutnya kita cemburu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau tidak ada cemburu dan tidak menegur, biarlah, kita dulu muda-muda pun macam tu juga bang. Mana ada TikTok masa tu, tapi kita joget lambak kan bang. Kita jumpa kat joget lambak kan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi itu semua kita dah tinggalkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Jadi hari ini kita nak ambil hikmah yang Nabi SAW dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana apa? Pertama, kerana dia sangat tawaduk. Lalu dia dimuliakan oleh Allah. Saya ni dah berapa kali dah ulang sahabat-sahabat di banyak tempat. Tapi setiap kali cakap tu tak sama juga. Kan? Tak saya tanya ni ramai pengikut-pengikut saya. Ada Agus Nia, Rumi Badariah Rahman ni. Setiap kuliah saya mesti ada. Mesti dia kata, macam sama je hari tu. Tapi cuba dengar balik. Takkan sama. Muslimat dirahmati Allah. Sebab saya bukan robot yang sedang merekod apa yang saya cakap dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab saya terkesan baru ni alhamdulillah Allah izin saya berkesempatan untuk bersama dalam tausiahnya sahabat pendakwah dari Indonesia Ustazah Halimah Al-Idrus kan. Ketika dia menyebut Isra' Mi'raj ini lambang Allah memuliakan Rasulullah kerana tawaduknya Rasulullah,
Allah, saya senyum, saya kata betul dah ni apa yang aku cakap, takut juga salah kan, sebab tawaduk ni. Kerana apa kita dapat nilai tawaduk tu muslimat dirahmati Allah? Dia berhak kaya tapi tak memilih untuk hidup kaya raya. Dia berhak untuk disanjung menjadi manusia yang pertama tapi dia suka duduk di kebanyakan. Kita baru kaya sikit, kita tak nak campur dengan orang ramai. Tadi ada seorang manusia jumpa saya, manusia kan. Anak saya ni ustazah dah sampai jumpa sekretari dah. Kan, tapi doktor kata bila kesan sembang dengan dia, sesi kaunseling dah banyak sesi dah. Dia kata dia memang tak boleh jumpa orang. Ramai-ramai tak boleh jumpa orang. Asal dia jumpa orang dia jadi macam tu. Kan kita jangan nafikan kepakaran doktor yang belajar bertahun-tahun kajian itu kajian ini, mereka hebat. Tapi jangan jauhkan mereka dengan agama. Yakinkan dia kenapa takut nak jumpa orang. Allah yang kata kita bersilaturahim, kita berukhuwah, sahabat-sahabat kita akan dapat satu kebaikan. Subhanallah. Kan? Jadi kalau dia mengiyakan apa yang dia kata, okey disebabkan you tak boleh jumpa orang, you duduk seorang-seorang je kat rumah. Nanti akan ada satu makhluk lagi. Betul dah. Ya, muslimat dirahmati Allah. Na'udzubillah min zalik. Cuma tidak disebarkan. Sebab negara kita pengamalannya agama rasminya adalah negara Islam. Tidak disebarkan. Kalau ada cerita sekarang anak-anak remaja, takut nak cakap ni meremang bulu roma sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sudah mula tidak rasa gentar untuk mati dengan kaedah bunuh diri. Tak takut dah mereka sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kononnya mereka mengiyakan bisikan-bisikan itu ini. Apa yang mereka nampak pada mimpi mereka rasakan itu betul. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sampai ke telinga saya. Wa na'udzubillah min zalik. Semoga tidak berlaku. Dan bagus jugalah tak dipaparkan. Sebab sekarang bila dipaparkan, ada pula orang yang memandang dengan, oh panjat gunung, oh terjun, oh mudah je nak mati rupanya. Akan jadi bahan tiruan yang lain pula. Meniru-niru kehidupan yang macam tu. Na'udzubillah. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana apa Nabi SAW mendapat ibrah yang sangat besar, dan kita belajar sesuatu daripadanya adalah Allah akan muliakan. Allah akan angkat bila mana sahabat-sahabat kita tawaduk, yakni merendahkan hati kita. Apa bukti? Surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Isra Mi'raj berlaku pada malam hari. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang paling cantik untuk berme time dengan Allah adalah malam hari ketika orang lain sedang nyenyak tidur berdengkur. Itu kalimah fatahajjad. Banyak kita bertahajud kepada Allah, insya-Allah akan mampu melahirkan jiwa yang tawaduk. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW ditegur oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, pasal apa belakangnya berbirat-birat ni? Kerana Nabi kata kalau tidur di pembaringan tempat yang enak, takut tak bangun tahajud malam hari. Aduh, orang Subang pakat terasa kalau sebut benda ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pakat terasa. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kita punya bilik tu dah kipas, nak aircon, dah katil nak tilam, dah tilam cadar bukan made in Malaysia. Yang made in Malaysia ni tak layan, contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Habis tu ustazah tu cadam macam mana? Pasal malam ke beli kat Turki ustazah? Kan? Jawapannya muslimat dirahmati Allah, kita bukan hidup pada zaman itu. Saya pun ada katil, saya pun ada tilam, bilik saya pun ada aircon. Jadi malunya untuk berkeluh kesah dengan Allah sebab pembaringan kita dah cukup enak dan menyenyakkan tidur. Maka Muzayyanah Abdullah sebelum tidur, paksa dengan cara apa engkau boleh bangun sebelum azan subuh berkumandang. Paksa diri kita muslimat. Tu semalam status saya macam sedikit marah dalam sindiran. Subuh dah dekat 6.30 pagi kan sekarang. Pukul 6 pagi masih boleh tak kita usalli sunnat tahajudi? Peliklah Ustazah Zai ni. Ada ustaz kata mana boleh tahajud kalau dah dekat sangat nak subuh. Memang tak boleh kak kalau akak jenis bangun pukul 2-3 pagi. Tapi 2-3 pagi akak kat mana tengah-tengah tidur Ustazah. Dah tu pukul berapa akak boleh bangun? Biasanya akak bangun 5.45 pagi. Tapi sebab sekarang subuh dekat 6.30, akak bangun pukul 6.15 pagi. Kan? Lagi lewat pula lagi, ya Allah. Ramai pula yang gelap macam kena je kat batang hidung sahabat-sahabat rahmat Allah. Kan sebab kita tahu selalunya kita kunci jam 5.30 pagi.
Kan sebab azan 5.40 pagi. Contoh, kan kita gosok-gosok gigi keluar daripada bilik air, azan subuh. Sembahyang di awal waktu. Jadi sekarang ni bila azan 6.20 pagi, kita pun pusingkan jam 6 pagi. 6.05 pagi, 6.15 pagi. Padahal kalau kita masih letak dia pada 5.40 pagi, kita dapat selesai. Tak percaya pagi besok cuba kunci jam 5.40 pagi. Sahabat, sempat 2 rakaat tahajud. Bahkan tambah lagi dengan taubat, tambah lagi dengan hajat, tutup dengan witir 1 rakaat pun jadilah. 1 rakaat pun jadilah witirnya. Sebab apa jadi? Sebab tadi dah tahajud, taubat, hajat. Kalau buat 2 campur 1, yang 1 tu dah Allahu Akbar, subuh dah. Kan muslimat dirahmati Allah. Kalau nak buat 2 campur 1 witir atau 11 rakaat witir, kena bangun pukul 4.30 pagi lah pula. Bengkak pula kaki kita banyak benar sembahyang. Ini hanya boleh dilakukan malam Isra' Mi'raj je Ustazah. Besoknya tu dah tak mampu kan. Jadi tak payahlah kita buat banyak-banyak sangat, tapi bermusim. Biar sikit tapi istiqamah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian bila kita kata, ada ustaz ni kata tak boleh tahajud dekat nak subuh. Tak apalah ke, akak tak nak dengar yang saya kata tahajud tu pun tak apa. Memang sahih macam-macam pandangan pendapat ni. Jadi akak wuduk je, akak solat je 2 rakaat. Walaupun akak sekadar berniat solat sunat hajat sebab anak nak SPM nanti ni, paper susah siang nanti ni. Asalkan solat. Jangan tak solat sebelum azan subuh berkumandang. Dan kita dah umur macam gini, ibu-ibu dirahmati Allah, kalau duk pening, boleh lagi ke tahajud dah pukul 6-10 minit ni. WhatsApp ustaz ni, ustaz tak jawab pula. Dan memanglah tak jawab belum subuh. Marah pula bini dia sekian, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya ni ustazah tak tahu nak tahajud ke nak taubat dulu. Jadi acik tadi tahajud dulu ke taubat dulu. Tak buat langsung azan subuh dah ustazah. Tu yang ruginya lah muslimat. Maka buatlah usalli sunnatat taubati. Jangan pula lurih bendoi. Bangkit, ambil wuduk, usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Dalam kitab Laisa Minna, sahabat saya Ustaz Kamal Asyari, Ustazah Nafisah Tahir, isterinya tulis, kan sahabat-sahabat ada satu perbahasan kalau bangun semata-mata untuk witir yang 1 rakaat tu aja. Ya Allah, teruknya kau ni. Ambil wuduk, gosok gigi lagi lama daripada witir 1 rakaat je. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka dia menghukumkan makruh hanya sembahyang dia 1 saja. Tapi bila kita cakap ni ramai orang tak faham. Ustazah ni ajaran sesat ni, mana ada Ustaz? Boleh kan witir 1 rakaat? Memang boleh, tapi bangun semata-mata untuk dia saja. Ibaratnya teruk benar kau ni. Yang boleh 1 rakaat saja tu sebab tadi dah 2 rakaat tahajud atau 2 rakaat taubat kan. Last tu sebab dah dekat subuh, kalau buat 2 campur 1 memang tak sempat ni. Kita buatlah usalli sunnatal witri rakaatan. Maknanya bukan bangun semata-mata untuk buat dia saja. Kami bahas juga tu. Betul ke jadi makruh ni? Sebab bangun untuk dia semata-mata. Lebih dahsyat bangun dari tadi dah. Tapi baca WhatsApp dulu. Alamak dah dekat nak subuh. Ambil wuduk lah. Tak sempat ni kalau nak tahajud taubat ni. Usalli sunnatal witri rakaatan. Tibu. Faham tak sahabat dirahmati Allah? Itu betul-betul teruk benar hubungan kita dengan Allah. Jadi dapatkan malam ini, katanya surah Al-Isra ayat 79, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta dirikan solat tahajud padanya sebagai solat tambahan nafilah. Itu yang kalau dalam kitab kadang-kadang kita baca solat sunat nawafil. Dia pun pula tambah usalli sunnatan nawafilu rak'ataini lillahi ta'ala. Pernah dengar ke muslimat dirahmati Allah? Tak pernah dengar kan? Nafilah ni adalah salah satu daripada solat-solat sunat. So kita buat di malam hari, tahajud sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang maqamam mahmudah. Tempat yang terpuji. Makna nak dapat kedudukan terpuji kat dunia, ya Allah, susahnya. Ustazah, saya nak jadi PM baru tak boleh kak? PM baru je dilantik. Kan habis tu akak dah umur dah dekat nak 70. Ustazah, cita-cita dari kecil darjah 1 tu tulis kat borang tu, cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Rasa sampai mati tak boleh jadi. Memang tak boleh kak. Kan dalam satu musim seorang je tak boleh ramai-ramai kan, pening. Yang seorang ni pun pening, tak lagi ramai-ramai. Jawapannya macam tu je lah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi memang kita susah nak dapat kedudukan terpuji. Kenapa akak nak sangat jadi Perdana Menteri, nak sangat jadi agung ni walaupun akak bukan kerabat diraja ni? Maqamam mahmudah ustazah.
Kedudukan terpuji. Di dunia apa makna sangat sahabat. Tapi maqamam mahmudah, kedudukan terpuji di akhirat dengan solat tahajud. Jadi kalau ilmu ni dah ada, bila setiap kali kita solat tahajud, memanglah niat ni usolli sunat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi dalam sujud akhir kita, datang ilmu ni, ya Allah, aku hina di sisi Engkau, ya Allah. Dengan istiqamah 2 rakaat je aku mampu. Sebenarnya malu aku dengan Rasulullah, dengan para sahabat, bengkak-bengkak kaki mereka. Sedangkan mereka dijamin syurga. Tapi aku tak mampu nak tiru, ya Allah. Pagi tadi aku kejar anak aku sampai tersadung, kaki aku bengkak juga, ya Allah. Kan sahabat? Jadi malam ni walaupun kaki aku terseliuh sakit, aku nak solat juga, ya Allah, tahajud 2 rakaat. Kau pandanglah, ya Allah, semoga nanti dapatlah aku maqamam mahmudah, tempat terpuji di akhirat. Ini kesan ilmu. Kita akan tersenyum sahabat siang hari. Kau kenapa macam orang baru dapat durian runtuh je? Alhamdulillah, setelah 60 tahun hidup, malam tadi pertama kali tahajud. Kan? Kemudian kenapa yang syok sangat ni? Sebab orang yang bertahajud, Allah sebut dalam Al-Isra ayat 79, mendapat maqamam mahmudah. Kita yang umur 40 tahun, ya Allah, sabar je lah. Umur 60 tahun baru pertama kali malam tadi tahajud, dah maqamam mahmudah, kan main lagi. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Buatnya pula pada malam Isra Mi'raj, malam kemuliaan. Besok tak kunci jam dah. Iblis pun kata, tidurlah. Ni bukan malam penuh keistimewaan pun. Ibadah kita bermusim. Saya baru lepas buat video kepada jemaah umrah saya yang sekarang berada di Mekah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sekarang ni saya yakin mereka sedang berada di Baitullahil Haram dengan air mata perpisahan dengan Baitullah. Mereka kata apa, muslimat dirahmati Allah, yang paling syahdu adalah ibadah tawaf wada untuk meninggalkan bumi Allah yang terpacak Kaabah. Didoakan oleh Nabi SAW bumi barakah. Sehingga ke tahun 2023 kalau Mekah itu tak berdirinya Kaabah yang mulia itu, sahabat, orang tak pergi dah Mekah. Faham yang maksud? Penat sekarang ni nak pergi Mekah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam-macam kerenah. Mahal satu hal. Kan sahabat-sahabat, mahal sungguh, ya Allah. Hotel yang kami duduk dulu satu malam 500 rial, sekarang menjadi 1,680 rial. Itu bukan hotel 5 star tau sahabat. Kalau hotel 5 star tak tahu pula nak kata macam mana, ya Allah, menggigil tubuh. Saya poster untuk bulan 4 keluar, saya tak berani nak tunjuk. Kenapa Ustazah tak jual package? Ya Allah, Ustazah malulah nak jual package. Rasa biarlah bagi orang berbulan-bulan biasa dulu dengan harga ni. Cakap je lah Ustazah nak pergi umrah bulan berapa, tak sampai hati. Nanti bila dia call, kau orang bagi tahu. Jangan Ustazah bagi tahu. Tak sanggup, muslimat dirahmati Allah. Teruk. Sebab apa? Sebab dulu kita beribadah tak macam tu. Tapi yang peliknya, jemaah saya sampai baru ni, Masya Allah, Ustazah macam Ramadan, ramainya orang. Mana dia pun dapat duit? Orang berebut-rebut nak datang. Semoga baliknya kita ini dengan ibadah yang berkualiti. Saya merayu dengan mereka, menangislah ketika mengelilingi Baitullah di saat akhir ini. Sebab belum tentu lagi kita kembali. Kan dengan macam-macam kerenah, apatah lagi yang berada di sana sekarang ni ibu ayah kami dalam usia warga emas, asnaf yang ditaja 26 orang ramainya. Kan kalau tajaan package hampir 10,000 ketika itu, sahabat-sahabat. Bila saya interview mereka, Pak Cik, package all in FOC. Minta maaf kalau saya suruh bayar harga 8,000, 9,000 ni, bila duit nak cukup? Sampai kiamat pun tak cukup, Zazah. Itu jawapan dia. Faham ya? Maknanya susah sungguh nak dapat duit banyak tu. Jadi hargai. Sakit kaki, letih, nak babai Baitullah hari ni. Tolonglah bersungguh-sungguh dan berazam tak tinggal dah masjid, rumah-rumah Allah, surau masjid di depan rumah kita, di keliling karya kita, walaupun bukan lagi yang bernama Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Sebab sama je Allah muliakan orang yang kakinya melangkah ke masjid surau. Tapi kalau kat Mekah, Madinah nangis-nangis depan Kaabah, balik perasan, tak jadi masjid. Sembahyang pun tak payah. Hari tu kan dah dapat satu solat 100,000 kali ganda. Itu ustaz manalah yang mengajar tu, sahabat. Sebab tu orang berduit ni kalau dia berfatwakan itu, dia nak pergi Mekah tiap-tiap tahun. Sebab apa? Sebab 100,000 kali ganda mana nak dapat. Patut Masjid Al-Mu'minun tak pernah datang. Dia aim yang setahun sekali Masjidil Haram je. Kesian ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau itu nawaitu dan cara faham dia tak dapat apa-apa sebenarnya. Bersusah payah ke sana, baik gunakan duit tu untuk memberi bahagia kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa susah.
Allahu Akbar. Baik. Itu pertama tadi tawadhu'. Yang kedua, kita menghidupkan malam dengan tahajud, hasil daripada pemahaman Isra' Mi'raj yang berlaku pada malam hari. Ketiga, malam detik terbaik. Yang kedua tadi, iman kuat, iman yang kuat penawar kesedihan. Saya ulang ya sahabat-sahabat. Yang pertama, tawadhu'. Siapa yang tawadhu' akan dimuliakan Allah. Yang kedua, iman yang kuat penawar kesedihan. Nabi bukan tak sedih ditinggal Abdul Muttalib, Sayyidatina Khadijah dalam tahun yang sama, tetapi sebab kuat imannya. Tengok jiran, tetangga, saudara, kaum kerabat kita yang kematian orang masa musim Covid tu. Sahabat, masa musim Covid tu betul-betul Masya Allah satu mujahadah yang tinggi. Kejap kita dengar ni meninggal Ustazah, kawan saya ni. Lepas suami mak dia pula Ustazah, bayangkan dua orang yang terpenting dalam hidup dia. Dijumpakan, di Google Meet kan dengan Ustazah ketika itu, Kak, bukan akak seorang. Jom pandang Rasulullah, tahun yang sama Kak kehilangan orang tersayang. Itu Nabi Ustazah, masalahnya saya lepas anak, mak, lepas tu anak saya 2 orang pula mati. Aku pun dah tak tahu nak nasihat macam mana dah ni. Allah, betul juga dia cakap ni. Tapi iman yang kuat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab bukan kita yang berkehendak. Allah bagi pinjam, bagi pakai, bagi bersama. Berapa lama itu suka-sukanya Allah, bukan suka-sukanya kita. Maka kalau kita tak punya iman yang kuat, memang kenapa aku ya Allah? Kita akan tanya pada Allah. Jawapannya kita hamba. Allah nak bagaimanakan pun ya Allah, beri aku keimanan yang kuat agar aku boleh menerima semua ini ya Allah. Ketiga, malam detik terbaik mendekati Allah. Itu yang saya baca daripada Al-Isra ayat 79. Maknanya kelebihan tahajud tadi. Keempat, hati bersih mampu kendalikan teknologi yang canggih. Apa kena mengenai teknologi dengan Isra' Mi'raj ni Ustazah? Sebab kalau kita kata handphone, siapa paling canggih dalam ni sekarang? Kalau ambil gambar Ustazah tu, lalat pun boleh hilang Ustazah. Canggih handphone saya. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau saya ni pakai internet yang terkini ni Ustazah, Ustazah punya WhatsApp tu ke US sampai dalam setengah saat. Saya, kan, seiring jari saya sentuh handphone, dia dah dapat dulu dah mesej saya nak tulis tu. Hebat Kak, kan? Kita boleh jadi gila dengan kecanggihan teknologi sekarang, sahabat-sahabat. Tetapi, ulama membahas burak, kenderaan yang membawa Nabi SAW mi'raj ke langit Allah. Rupanya macam mana ya? Kalau kita cari di seluruh zoo yang ada di seluruh muka bumi Allah ni, kita takkan mengulang bertemu dengan satu makhluk yang Allah cipta khas untuk bawa Nabi SAW. Kenderaan utama. Dan dikabarkan sepantas kilat, bahkan lebih pantas lagi daripada itu. Jadi kalau kita cerita tentang jet, tentang apa sahaja, kecanggihan yang sekarang ni berada di hujung jari kita sahabat, tak boleh lawan teknologi burak yang Allah ciptakan. Tapi kenapa Nabi tidak terkesima dengan berbangga dengan kenderaan yang dia punya? Dia turun kat Mekah bertemu dengan penduduk Mekah, hanya bercerita malam tadi dia dimi'rajkan. Naik kenderaan apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia tak kata hanya untuk aku, kerana akulah kekasih Allah. Tidak bercerita dengan penuh kebanggaan, cuma menzahirkan rasa syukur dan takjubnya dengan kebesaran Allah. Allah boleh buat apa saja yang Allah kehendaki kepada kekasihnya. Kita baru ada handphone mahal sikit, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak kawan dah dengan orang handphone murah. Kan? Kita baru ada kenderaan besar sikit. Kan? Kita tak tegur dah jiran sebelah. Kan? Hati-hati sikit menyapu kang habuk kena kat kereta baru I ni, siapa nak lap? Kalau saya jiran dia, kau lap sendirilah, dah kereta kau. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, belagak. Allahu Akbar ya Karim. Sebab apa? Sebab dia tidak memiliki hati bersih ketika dia mengendalikan teknologi yang canggih. Tapi Nabi sebelum peristiwa Isra' Mi'raj itu juga, apa lambang hatinya dibersihkan, disucikan, dibelah dada, dicuci dengan air zam-zam. Jadi kita kalau anak-anak main handphone je Ustazah, kita belah je Ustazah dadanya, cuci dengan air zam-zam. Dah semua teknik saya buat tak jadi Ustazah. Satu cara ni je belum. Kan? Saya bekalkan air zam-zam dekat doktor mana-mana. Kalau saya belah jenuh pula, tak kerti nak jahit. Pakai jahit baju tu boleh lah. Jadi suruh doktor belah sekejap, letak tepi, cuci dengan air zam-zam. InsyaAllah lepas ni tak main handphone dah.
Kata jangan pelik lah kak, maknya pun main handphone, ini kan lagi anaknya. Kan? Jangan pelik sebab dah keperluan kita hari ni. Tapi iman, solat dulu. Iman ini benda maksiat buat apa aku tengok. Raikan anak-anak. Raikan anak-anak. Kan baru ni kita dengar satu cerita daripada siapa asatizah yang bercerita. Dia bangga anaknya dihantar ke madrasah boleh hafal Quran. Baru berapa bulan dah dapat 4 juzuk, 6 juzuk. Dia janji kalau dapat melepasi target beli handphone. Dia belikan handphone, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia halau daripada madrasah, gagal semua pelajaran. Maka menyesallah mak dia. Menyesal. Sebenarnya handphone tu tak salah. Tapi ketika kita menggunakannya, sahabat-sahabat kita buat benda yang salah. Apa itu? Hati kita tak dibersihkan. Bagi tahu dengan anak-anak, handphone ni mak yang beli. Ada undang-undang nak guna. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila mula langgar undang-undang, pasti ada dendanya. Tak payah kata mak. Allah kalau kamu disuruh solat, tak solat, mungkin bukan sekarang. Allah rotan kamu, Allah pukul kamu. Tapi sebagai ibu ayah bertanggungjawab, kan sebab Allah yang suruh pukul anak usia 10 tahun ke atas tak sembahyang. Mak berdosa dengan Allah kalau mak tak pukul kamu. Main handphone sampai tak sembahyang, sebab tu mak pukul. Kena bagi dia faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Ini mak yang belikan. Mak tak faham kalau perangai kamu macam ni. Kamu tunggu SPM nanti, kerja Petropam dapat gaji RM800 sebulan. 2-3 kali gaji dapat beli handphone canggih. Rasa mak muka mak kamu tak pandang dah. Tu sebab beli pakai duit sendiri. Ni beli pakai duit mak pun kamu dah tak nak dengar cakap mak. Jadi tolonglah kan. Mak pun pakai handphone, ayah pun pakai handphone. Bayangkan ayah pakai handphone sampai dia tak pergi kerja. Kita nak makan apa hujung bulan ayah sampai tak dapat gaji, kena buang kerja, asyik main handphone je. Kamu, tugas kamu sekarang tengah belajar sekolah. Waktu belajar. Kena jelaskan bagi mereka faham. Bukan tak boleh. Kena mak ambil terus, tak payah handphone dah dalam hidup kamu. Okay, muslimat, mak tahu sekarang benda ni keperluan. Kalau kamu tak ada handphone, susah juga kamu habis tuition, mak nak ambil pukul berapa. Mak tak tahu, kena ada. Tapi kena bagi tahu dia, bersihkan hati. Yang kelima, ni kena cakap juga muslimat, sebab setiap kadang-kadang ada soalan majlis-majlis ilmu kan, ingat nak tanya hukum hakam ke apa, ustazah macam mana nak buang rasa anak saya asyik handphone je lah. Semalam pun soalan macam ni, tu anak dia bukan anak saya tak tahu cara nak pujuk muslimat. Boleh tak ustazah buat sesi kaunseling untuk anak-anak saya yang dah gila dengan handphone ni? Aku pula kena buat kaunseling untuk anak dia. Sebab muslimat dirahmati Allah, ini sudah penyakit bagi hati yang tidak bersih. Okey, kita pun pakai handphone kan, ibu-ibu USJ pakai kan. Kita tengok apa ibu-ibu dirahmati Allah? Tengok artis mengandung, beranak, merangkak, tengok lagi ke? Tak payah suka hati dia lah. Kalau dah mengandung tu ada suami, apa salahnya? Ustazah rasanya mengandung lagi kan, nampak baby bump, dia suka hati dia lah kat suami dia ada tu. Kita sekali sibuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita ada handphone sebab kita nak tengok satu kuliah. Ustazah, dulu saya tak pandai satu haram perkataan bahasa Arab, saya tak pandai. Tapi sebab saya tengok ustaz yang mengajar tu comel, ya Allah ustazah. Jadi saya buka je tengah masak, dia cakap Arab tu, lah saya dapat 8 perkataan bahasa Arab hanya melalui YouTube ustazah. Kan manfaat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab ketika kita membukanya, kita bersihkan hati. Ketika dimi'rajkan ke langit Allah dengan begitu kecanggihan yang Allah cipta, Nabi turun tetap sebagai hamba, bukan menuhankan siapa-siapa. Yang kelima, rehat dan rawat diri dengan solat. Surah Taha ayat 14. Katanya Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Solat ni rupanya dihadiahkan oleh Allah ketika Nabi sedang, bahasa mudah kita ni, jiwa kacau, kerinduan dengan 2 insan tersayang. Jadi dihadiahi ibadah solat. So kita bila diuji, Ustazah Zai selalu sebut di mana-mana, insya-Allah tidak ada stres bagi orang yang mengamalkan 2 S daripada nasihat Quran. S pertama adalah solat, S kedua adalah sabar. 2 je ke ustazah? Lagi S pertama adalah sabar, S kedua adalah solat. Lagi ustazah, sabar dan solat, solat dan sabar. Sebab ni perintah Allah sahabat. Allah bermakna tak cukup sabarlah kita. Bermakna solat kita belum betul-betul berhubung dengan Allah. Bahkan berapa ramai di kalangan kita yang merasa beban dengan solat. Bang, hari ni senang sikit nak berjalan. Kenapa? Sebab ABC. Oh, maknanya kalau tak ABC tu beban. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah?
Lega dah solat. Itu bahasa-bahasa yang kita kena perbaiki, kena perbetulkan. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, hujung minggu ni kenduri kahwin 4 bang. Kat mana nak sembahyang? Kalau tak sembahyang kan senang, pergi je satu kenduri makan, kenduri gambar makan, kenduri makan. Sebab tu mak pengantin pun tak sembahyang, sama salam kaut. Sekian dia maklumkan. Kan sahabat? Alah ustazah, anak seorang itu je, seumur hidup itu je tak solat. Tiba-tiba anak saudara kita kahwin 2 tahun akan datang pun macam tu juga, seronok tengok adik kita salam kaut dengan dia duduk sekali kat situ tak sembahyang. Tapi ada ustaz kata boleh jamak kan ustazah, boleh jamak. Kak boleh jamak kalau kenduri tu kat Perak, kat duk KL. Akak tu duduk kat mana? Rumah saya kat situ, buat kenduri kat Dewan, boleh jamak. Ya Allah, pelik sungguh muslimat dirahmati Allah. Okay, jadi kita main ingatkan bercakap dengan Allah ni dengan kawan baik kita ke muslimat? Allah takkan baik dengan kita kalau kita menafikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Okay, satu lagi kita ambil, itulah dia, bergaullah dengan penuh adab dan diplomasi. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mengimbas pengalaman Mi'raj Nabi SAW. Di setiap tingkatan langit berlaku saling berbalas-balas salam dengan sapaan hormat antara baginda dengan para malaikat yang menjaga beberapa orang Nabi. Sebab tu Nabi, antara kalangan Nabi, tak pernah Adam cemburu kepada Idris, Idris cemburu kepada Nuh, Isa cemburu kepada Musa. Tak pernah ada cerita macam ni. Saling meraihkan, saling memberi salam, saling berbalas-balas kebaikan. Kalau turun sikit tahta kepada Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, tak pernah bergaduh-gaduh walaupun mereka berlainan pendapat. Sampai kepada imam kita masjid A, masjid B, masjid C, ni nak buat 8 rakaat ke 20 rakaat bergaduh. Sahabat dirahmati Allah. Sedangkan menunjukkan apa? Itulah orang yang jahil. Apa buktinya? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, malaikat penjaga menyambut marhaban bihi fa ni'mal maji. Selamat datang sebaik-baik tetamu. Ahlan kepada Nabi SAW. Jadi kita sambut tetamu kita, berada depan rumah dia, balik hantar sampai kat kereta. Ini semua adab yang diajar oleh Islam. Lalu para Nabi menyambut marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai saudara yang soleh, wahai Nabi yang paling soleh. Saling sambut menyambut. Kan ada orang kalau Assalamualaikum tak jawab dosa, menyampah kat kau tak payah jawab. Kan sahabat, ini tak ada adab sama sekali. Jadi ada satu hadis yang sangat panjang, di sini saya tak bacakan, saya baca yang terakhir, itulah dia yang ketujuh. Solat adalah keajaiban yang terbesar. Ini dalam Ibrah Isra Mi'raj yang saya kutip daripada khulasah tajuk yang ditulis oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy dalam Membumikan Perjalanan Langit. Isra Mi'raj kisah perjalanan langit, tapi kita boleh guna pakai wahai penduduk bumi, antaranya beradab. Ketika berduka bukan banyak mengadu kepada makhluk, tapi banyak mengadu kepada Al-Khaliq. Tengok hadiah Allah yang luar biasa kepada makhluk yang diuji, yakni ketika kita diuji, kita sedang diperhatikan Allah. Ketika diperhatikan Allah, di situ sebenarnya ada kasih sayang Allah. Tapi kenapa macam doa kita tak diangkat? Kenapa makin resah? Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tidak menyerahkan semula kepada Allah. Kita rasa duit kita boleh settle, suami kita yang gah perkasa tu boleh bantu kita, dah mengadu kepada Allah dulu. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita belajar sesuatu daripada perjalanan Isra Mi'raj. Dan saban tahun berulang, asatizah ni bercerita tentang ini, asatizah ni bercerita tentang ini, tapi takkan lari tentang sosok tubuh baginda Nabi SAW yang bakal pimpin tangan kita insya-Allah untuk masuk ke dalam syurganya Allah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, kita hidup berkasih sayang, saling memberi peringatan, saling mendoakan di kejauhan. Insya-Allah kita bertemu dalam Raudatul Jannah. Allah jumpakan kita sekali lagi dalam jannah yang sebenar. Ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.